Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Baik, kami mulakan berita tengah hari dengan perkembangan ini di mana jenazah pendaki Everest Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob tiba di Kompleks Kargo KLIA pada pukul 7.30 pagi tadi dan terdahulu jenazah diterbangkan menerusi pesawat MH115 yang berlepas dari Kathmandu, Nepal semalam. Bacaan Yasin dan tahlil diadakan sejurus tiba jenazah di Kompleks Kargo KLIA. Ia disusuli sesi penghormatan terakhir buat Allahyarham yang dihadiri lebih 70 anggota Angkatan Pertahanan Awam APM. Turut berangkat menziarahi jenazah pengarah APM Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah, Sultan Salahuddin dan Cik Puan Muda Zahidah Muhammad Arif. Hadir sama bagi memberi penghormatan terakhir Chef Dimission Malaysia Everest 2023 Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor. Jenazah pengarah Angkatan Pertahanan Awam itu dijadual dibawa balik ke Kota Kinabalu dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Benoni mengikut upacara istiadat penghormatan APM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Itu merupakan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ia diumumkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil hari ini sekaligus melancarkan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Tema tersebut dipilih menerusi kerjasama panel pemikir yang terdiri daripada 16 orang pakar pelbagai bidang. Pelancaran logo ini bermaksud ia adalah kick-off kepada usaha kita untuk bukan hanya memperkenalkan logo serta tema sambutan Hari Kebangsaan, tapi juga akan menjurus ke arah apa yang saya sebutkan tadi pada 15 hari bulan Julai nanti, kick-off kepada sambutan bulan kebangsaan hinggalah ke sambutan Hari Malaysia. Jadi kick-off itu akan diadakan pada 15 hari bulan Julai di Ipoh, Perak dan berakhir dengan sambutan Hari Malaysia di Kuching pada 16 September. Jadi kita ada lebih kurang hampir 2 bulan ya untuk program-program yang akan direncana, diatur dan dilaksanakan, sama ada di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri maupun hingga ke dalam komuniti. Pemilihan logo Malaysia Madani, ia berteraskan reka bentuk logo yang unik dan simbolik dengan tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Rakyat juga diseru untuk mengibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik. Okey, tinggi sikit boleh, yang belakang boleh tinggi. Majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia turut diadakan di peringkat negeri Sarawak dan ia diadakan di Pasaraya Maidan Putrajaya, Kuching. Jadi untuk perkembangannya terus bersama Eric Christopher di sana. Silakan Eric. Terima kasih Miza di studio. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jabatan Penerangan Malaysia Japan Negeri Sarawak hari ini telah melancarkan logo dan tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 peringkat negeri Sarawak yang juga merupakan program kick-off bagi kira detik menuju ke sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2023 nanti. Dan dengan tema tekad perpaduan penuhi harapan yang baru saja dilancarkan, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 diharapkan akan menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan rakyat menerusi penghayatan konsep Malaysia Madani. Dan pada tengah hari tadi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi telah pun hadir menyempurnakan majlis pelancaran logo dan tema ini bersama dengan pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan Negeri Sarawak, Jafar Jantan. Dan untuk makluman, program ini juga telah dianjurkan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran rakyat khususnya tentang tarikh keramat, sejarah
pembentukan Malaysia yang kini telah menjadi sebuah negara yang maju dan kaya dengan berbilang kaum, agama dan budaya. Dan penganjuran ini juga selain pada pelancaran logo dan tema, terdapat juga mini pameran Malaysia Madani yang telah dibuka untuk orang ramai dan juga booth khidmat nasihat yang telah dibuka oleh beberapa agensi-agensi yang juga terlibat pada program kali ini. Dan orang ramai yang hadir pada hari ini juga telah dihiburkan dengan persembahan daripada kumpulan penterama Japan Sarawak dan juga telah menyertai pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang telah disediakan sepanjang penganjuran program ini yang dijangka tamat pada pukul 5 petang nanti. Jadi itu sajalah yang boleh saya kongsikan kali ini. Kembali kepada bersama Miza di studio. Silakan Miza. Baik, terima kasih Eric. Dan di Sabah pula, Majlis Pelancaran Logo dan Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia turut berjalan lancar. Jadi untuk laporan lanjut, langsung bersama Abdul Kahar di sana. Silakan. Terima kasih Miza. Dan Majlis Pelancaran untuk logo dan juga tema Hari Kebangsaan bagi negeri Sabah telah pun selamat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Masri Manjun, Menteri Keuangan Negeri. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berhubung dengan Majlis Pelancaran ini, kita bersama dengan Datuk Seri Panglima Masri Manjun. Jadi Datuk Seri, pada khidmat Datuk Seri pelancaran pada pagi ini. Ya, pertamanya saya menyambut baik pelancaran pada tahun ini, di mana pelancaran itu dibuat serentak di tiga lokasi, ya. Kota Kinabalu, Kuching dan juga di Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur. Seperti yang saya nyatakan dalam ucapan saya, ini bagi saya sebagai orang Sabah lah, secara simboliknya penerimaan bahawa Malaysia ini datang daripada 3 wilayah, ya, dan pengiktirafan kepada negeri Sabah dan Sarawak diangkat menjadi sebuah wilayah dan bukan sekadar sebagai satu negeri di antara semua negeri dalam Malaysia semata-mata lah. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Penerangan Malaysia Sabah kerana menyelenggarakan acara kita pada pagi ini. Dan kalau kita lihat penglibatan daripada masyarakat cukup baik, ya. Dan apa yang lebih menggembirakan ialah kebanyakan yang datang itu adalah orang-orang muda. Dan ini bagi saya sesuatu yang baik bagi negara kita, kerana rasa bangga menjadi rakyat Malaysia mula dirasai atau terpahat dalam generasi muda kita. Datuk Seri, dalam ucapan Datuk Seri menyentuh tentang semangat kecintaan terhadap negara ini, dan Datuk Seri menyentuh juga tentang mengibarkan jalur gemilang yang hanya dilakukan oleh segelintir pihak. Jadi apa komen Datuk Seri? Ya, saya telah menyarankan tadi agar semua lapisan masyarakat di negara kita ini mengambil satu hari ataupun satu masa dalam satu tahun ini untuk mengibar bendera kita sebagai rasa tanda sayang kita kepada negara kita. Kita ditinggal di sini mendapat manfaat, gaji dan keuntungan di negara kita. Jadi harapan saya ialah rasa bangga sebagai rakyat itu dapat kita pamerkan melalui perayaan seperti ini. Kerana itu adalah cerminan kepada sejauh mana rakyat Malaysia itu bangga menjadi rakyat di negara ini. Dan bukan sekadar sebagai satu paksaan kerana kita ada acara, ya. Malah saya berharaplah pihak swasta lebih-lebih lagi akan terpanggil untuk sama-sama terlibat dalam pengibaran bendera ini, bukan sesuatu yang dipaksa lah, ya. Terima kasih Datuk Seri. Miza, itu dia Datuk Seri Panglima Masri Manjun, Menteri Keuangan Negeri Sabah yang juga pengurusi penganjur bagi Majlis Pelancaran Tema dan Logo Hari Kebangsaan bagi tahun 2023 untuk negeri Sabah yang telah dilakukan serentak di seluruh negara. Untuk itu kembali bersama dengan Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abdul Kahar. Saudara, 5.23 memasuki hari terakhir dan setelah 3 hari dibuka untuk pelawat perdagangan dan bermula semalam untuk orang awam, edisi ke-16 ini disifatkan telah berjaya mencapai objektif penganjuran. Jadi untuk perkembangan lanjut bersama Syamimi Saripan di sana. Silakan Mimi.
Baik, seperti yang anda maklum, hari ini merupakan hari terakhir bagi penganjuran 523 dan semestinya sejak hari pertama ia dianjurkan, begitu banyak sekali segmen-segmen menarik yang disajikan bukan sahaja kepada para pedagang yang hadir untuk melakukan proses dagangan, maka malah untuk juga kepada pengunjung-pengunjung yang sudah mula boleh datang ke MIEC sejak semalam dan juga hari ini. Dan untuk makluman anda, selesai juga acara penutup bagi 523 dan saya tidak kesorangan, kita bersama dengan tuan rumah 523 iaitu Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Datuk Seri, telah pun kita lancarkan pada 23 tempoh hari dan hari ini acara penutupnya pun telah berlangsung. Apa yang boleh Datuk Seri katakan secara rangkumannya, berpuas hati atau tidak tentang pelancaran ataupun penganjuran 5 kali ini, Datuk Seri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kerana penganjuran 523 ini telah pun berlangsung dengan jayanya. Ya. Saya amat bersyukurlah kerana perjalanan penganjuran ini berlangsung begitu baik sekali dan dia dapat kita jayakan seperti apa yang diharap-harapkan. Bahkan pada 523 ini merupakan dikategorikan sebagai 5 yang terbaik yang pernah kita anjurkan atas beberapa faktor. Yang nombor satu utamanya ialah sambutan daripada exhibitors ataupun pemamer-pemamer yang datang begitu banyak sekali sehingga kan kita dah tak cukup ruang lagi dah. Dewan Mahsuri ini pusat exhibition dan Mahsuri ini rasanya perlu dibesarkan lagi lah ya. Pertunjukan udara merupakan aerobatik tim yang paling banyak sekali mengambil bahagian kali ini, iaitu 5 daripada negara asing, iaitu daripada Rusia, China, Korea Selatan, Indonesia, UAE dan tuan rumah kita sendiri Malaysia ya. Jadi ini merupakan tarikan utamalah. Baik, Datuk Seri, itu kita bercakap tentang segmen aero angkasa dan juga maritim. Kita menyaksikan juga 5 ini bukti ataupun saksi kepada pelbagai perjanjian dan juga persefahaman antara syarikat-syarikat dan juga pelbagai negara. Dan Kementerian Pertahanan sendiri telah pun menjanjikan lebih 10 bilion ringgit nilai janji niaga yang telah pun dimeterai. Apa yang boleh Datuk Seri katakan? Pada kali ini Kementerian Pertahanan kita tidak buat perjanjian persefahaman ataupun MOU. Kita melakukan apa yang dipanggil sebagai letter of intent dan letter of acceptance. Perjanjian yang telah pun diluluskan ya. Tetapi kita untuk meresmikannya. Seperti pembelian LCA, pembelian angka drone. Kita tak mahu buat MOU yang belum tahu orang kata berhasil ataupun tidak ya. Jadi kita buat LOI, letter of intent, maknanya kita telah pun bersetuju dua-dua pihak dan telah pun diluluskan oleh kerajaan. Maka kita resmikan kita punya persefahaman untuk kita membuat apa orang kata perjanjian agreement seterusnya selepas ini insya-Allah. Dan saya amat gembira LOI dan juga LOA yang berjumlah sebanyak 10.12 bilion ringgit bagi pihak Kementerian Pertahanan, dan saya dapati ataupun saya dengar, saya difahamkan di pihak Kementerian Pengangkutan pula lebih kurang 7 bilion. Maknanya lebih 17 bilion hasil perniagaan dapat dijana semasa 523 ini. Ini merupakan suatu yang baik ya. Jadi kita berharap supaya 5 ini akan dapat kita teruskan di masa-masa akan datang, kerana ini merupakan suatu pameran yang mendatangkan hasil yang baik kepada negara. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersiaran dengan kami, dan semestinya kita pun mengucapkan tahniah kepada Mindef sendiri di atas kejayaan 523 yang cukup gemilang dan menjadi 5 yang terbaik sepanjang penganjurannya. Dan untuk itu kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mimi.
Sementara itu, Hari Takhir 5/23 terus mendapat sambutan luar biasa apabila orang ramai beratur panjang untuk memasuki Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC. Saya datang ke sini baru je sampai dalam pukul 8 tadi dan beratur panjang juga. Saya datang sini pun sebab nak tengok aircraft yang banyak tu kan, sebab kita kat TikTok kan cantik kan. So kita nak kat sini ambil pengalaman lah sebab tak tahu lagi bila lagi kita boleh datang. Saya datang daripada Penang. Jadi kita sampai sini tu dalam pukul 6.30 pagi. Kita gerak daripada Penang and then sampai semalam sebenarnya untuk datang hari ni. Jadi kita rushing pagi-pagi dah keluar dari sini and then kita nak tengok Maritim, nak tengok Air Force Sukhoi. Semua tu lah kita nak tengok. Saya dah subuh dah bangun and then kita orang siap-siap dan semangatlah bawa anak-anak datang sini. Dia orang nak tengok 5. Kita datang dari sini pukul 8 tadi. Beratur lah, kena beratur. Beratur panjang ni. Saya pukul 8 tadi lah sampai. So, ajarlah lama nak tengok ni. Lama dah kita duduk sini kan. Tapi tak sempat lagi ni nak buat anak cucu ni kan. Hari ni pakai nak ikut semua. Main sini sebab nak tengok 5 Langkawi yang kalau macam sebelum-sebelum tahun ni main dah, tapi tahun ni sebab nak tengok perkembangan yang baru lah. Tengok benda yang baru. Mungkin ada benda yang baru apa kan. Me pun my family me. Tadi pukul 5.30 dah bangun. 5.30 dah bangun sebab takut lagi jam. Takut ada masalah kat jalan kan, nak check out lagi. Memang kena standby awal lah. Sebab parking pun sampai kat ujung tu. Jauh lah sikit. Dengan penganjurannya yang bertaraf antarabangsa, 5/23 mendapat reaksi positif dalam kalangan pelancong asing. I'm interested in aviation. I used to serve in the Swiss Air Force as a mechanic on F-18 Hornet. And when I landed here in Malaysia, I read about Lima 23 and I decided to make a short break on my vacation in Koh Lipe. I'm coming over just to see that. It's amazing. And I love to be here. And tomorrow I go back to the island and then we keep on traveling. Lima actually is a very good event in Langkawi because we been waiting for this for a very long time, especially because of during the COVID, right? Langkawi was for the past 5 years. It's no Lima was happening, and we are very happy to see Lima come back again. This amazing event in Langkawi. Oh yes, very much. Last time I was here was about 6 years ago. And basically this is my first real experience with my son. Well, first of all, I'm so happy to be here, you get to see all this technology from all around the world, especially from Europe, from South America. It's been fantastic. Even though I've been in Langkawi for 7 years, this is my first time here. And great to see people from all over the world to come together and show all this various technologies that they bring to the table. Sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 membuka tirainya hari ini di Ipoh, Perak bertemakan Media Bebas Tunjang Demokrasi. Acara tersebut bagi mengiktiraf peranan pengamal media di Malaysia. Sambutan yang diadakan sehingga 29 Mei itu dimulakan dengan pertandingan mencari harta karun Mediahan Wahana dari Kuala Lumpur ke Ipoh yang disertai oleh kira-kira 150 peserta. Hampir 40 kenderaan bergerak dari ibu pejabat bernama di Ibu Negara yang dilepaskan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nyi Chin kira-kira pukul 8 pagi tadi. Konvoi itu dijangka tiba di Maidin Mall Meru pada 3 petang ini dan diteruskan dengan Karnival Mini Hawana. Karnival yang bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang itu dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik. Baik, seramai 1,160 jemaah haji daripada 4 penerbangan pertama Ahad lalu selamat tiba di Mekah semalam. Para jemaah diagihkan mengikut maktab masing-masing di Abraj Janariah dan juga Land Premium.
Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman memaklumkan semua program yang dijadualkan akan bermula sebaik sahaja jemaah tiba di Mekah termasuk mengerjakan ibadah umrah. Bermula 9 malam semalam waktu tempatan sehingga awal pagi, 1,160 jemaah membabitkan 4 zon telah dibawa menunaikan umrah kali pertama. Setiap zon dibantu 3 pembimbing ibadat haji Tanah Suci, Pihtas, selain peronda yang memantau pergerakan jemaah agar tidak tersesat. 8 peronda bertugas di sekitar kawasan Masjidil Haram bagi tujuan berkenaan. Pelbagaian kaum dan kepercayaan rakyat Malaysia tidak menjadi jurang antara masyarakat. Sebaliknya, perbezaan yang ada diraih dan menjadi sebab untuk terus memperkukuh hubungan sesama rakyat. Ikuti laporan khas disediakan oleh Kayal Vili Manian sempena sambutan Minggu Perpaduan Negara. Kaum Melayu, Cina, India semuanya kebanyakannya memang baik antara satu sama lain. Contohnya, kalau kita tengok di TikTok ataupun di social media yang lain, orang Melayu support orang Cina support orang India dan kita support each other. Perpaduan, I think first thing is from makanan. Makanan first because everyone boleh bergaul bersama, especially yang local punya makanan. In terms of segi pakaian and then sing the song, lagu, semua diorang tak kisah, like Indian, Malay, Chinese, semua boleh understand the words. Pakar berpendapat perpaduan antara rakyat berbilang latar belakang mampu membentuk negara yang utuh. Justru tidak berlebihan apabila kesatuan antara rakyat Malaysia merupakan antara terbaik di dunia. Kita duduk dalam satu tempat yang harmoni, sebuah negara yang sangat majmuk, multiracial, multi etnik. Jadi kita perlu rayakan kerana kita berada dalam negara yang sangat aman. Jadi kita adalah model terbaik kerana bangsa kita berbeza, adat resam kita berbeza, tapi kita boleh rayakan sama-sama. Kita boleh raikan sama-sama. Tak ada masalah. Rahsia perpaduan dikecapi tidak lain tidak bukan saling bertoleransi dan menghormati. Kayal Vili Manian, RTM. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Baik, perkembangan sukan berbasikal. Jago track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus melakar kecemerlangan apabila meraih emas acara pecut lelaki pada Piala Berbasikal Track Antarabangsa Hong Kong semalam. Pada perlumbaan berlangsung di Velodrome Hong Kong itu, penguasaan The Pocket Rocketman ternyata sukar digugat selepas dengan mudah menewaskan pelumba Cina Kang Shifeng yang terpaksa berpuas hati di tempat kedua. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Shah Firdaus Shahrom berjaya meraih pingat gangsa selepas menewaskan pelumba Korea Selatan Kang Cheo Jun dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat. Sementara itu, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mengiringi kejayaan kedua-dua pelumba negara tersebut dengan turut mengungguli emas bagi acara pecut bagi kategori wanita. Pelumba berusia 20 tahun itu menewaskan pelumba Korea Selatan Pak Ji Yi. Badminton Malaysia Masters 2023, bergu wanita utama negara Perlitan dan Mtina mempamerkan semangat juang tinggi untuk menempatkan slot kepusingan separuh akhir kejohanan.
Biarpun kecundang pada set pertama, gandingan muda itu bangkit menewaskan bergu pilihan keempat dari Jepun, Yuko Fukushima Sayaka Hirota di Axiata Arena. Pilihan keenam kejohanan itu bermula kurang baik dengan beberapa kesilapan sebelum tewas 13-21 pada set pertama. Perlitina kembali memberi tentangan sengit di set kedua untuk menang 21-19. Mereka terus mempamerkan aksi mantap di set penentuan untuk menutup perlawanan dengan kemenangan 21-16 selepas bertarung hampir 2 jam. Perlitina akan bertemu pilihan kelima dari Korea Selatan, Jo Nang Yu Kim Yi Jong pada petang ini. Pilihan kedua itu tewas menentang pilihan ke-8 kejohanan Leo Rolly Carnando Daniel Martin dari Indonesia dengan keputusan 18-21, 19-21 selepas 52 minit. Warrior yang kecewa mengakui aksi Leo Daniel lebih baik dan mereka lebih bersedia. Sementara itu, Leo Daniel akan menentukan tempat ke final dengan menentang satu lagi bergu kebangsaan Man Wei Chong T Kai Wun. Terdahulu, Wei Chong Kai Wun membuat kejutan dengan mengejutkan bekas juara dunia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dari Indonesia 23-21, 21-17 yang juga merupakan kemenangan terbesar dalam kerjaya mereka setakat ini. Selain itu, bergu profesional negara Ong Yusin Teo Iyi juga gagal mara kepusingan seterusnya selepas tewas kepada bergu Korea Selatan Kan Min Yuk Seo Shun Ji 21-15, 16-21, 14-21. Liga Perdana Inggeris, pengurus Arsenal Mikel Arteta akui kelab itu bakal berdepan cabaran lebih sengit pada persaingan musim depan. Jelas beliau, semua pemain Arsenal perlu bersedia menghadapi cabaran tersebut terutama selepas mempamerkan aksi positif musim ini. Menurut beliau, terlepas gelaran Liga pada musim ini adalah sesuatu yang amat perit buat The Gunners. Arsenal berada di tangga kedua Liga Perdana Inggeris pada musim ini yang menyaksikan Manchester City mengesahkan kejuaraan Liga untuk kali ke-9. Ketika ini, Arsenal telah mengesahkan slot kesayangan Liga Juara-Juara Eropah bagi musim depan. Baik, beralih ke saingan Piala Dunia bawah 20 tahun, England menempah slot kesaingan 16 akhir kejohanan selepas menewaskan Uruguay 3-2 dalam saingan kumpulan E. Bukan setakat luncur ais, pembaca berita pun boleh. Saksikan saya, Arif Rashdan dalam Stadium RTM 27 dan 28 Mei ini. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.